Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat yang bersama-sama kita pada pagi ini, InsyaAllah kita ambil masa sikit untuk kita sharekan dulu majlis kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada lebih ramai orang insyaAllah. Untuk kita sharekan di Facebook kita ataupun di grup-grup WhatsApp kita insyaAllah. Sambil itu kita mengisikan masa kita sebelum kita baca hadis-hadis Nabi SAW dengan kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala dapat kita bersama-sama lagi pagi ini siri yang ketujuh dalam kapsul Syama'il Muhammadiyah. 15 minit untuk kita bicarakan hadis-hadis tentang peribadi junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang baru masuk, ahlan wa sahlan, yang mengucapkan salam pada saya di ruangan komen, saya jawab kembali lafaz salam tersebut dengan doa kepada yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sentiasa kita semua mendapatkan kebaikan daripada lafaz salam sendiri. Ada 3 doa di situ. Assalamu, keselamatan, warahmatullah, rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkatan daripada Allah. Ya, keselamatan, kesejahteraan, kemudian rahmat Allah dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah dapat pada kita semua. Terima kasih yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Ada Asma Wardah, ada Siti Hajar, Kak Nurliah dan juga Rafidah ya, sama-sama dengan kita. Alhamdulillah. Baik. Pagi ini kita masuk siri yang ke-7. Hidung sumbat sikit pagi ini. Membicarakan hadis yang ke-7 insya-Allah pada siri yang ke-7
Kita bacakan hadisnya agak panjang sedikit. Kita cubalah dalam 15 minit ni untuk kita selesaikan hadis ini. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ahmad ibnu Abdah ad-Dabi al-Basri wa Ali ibnu Hujr wa Abu Ja'far Muhammad ibn al-Husain wa huwa ibnu Abi Halimah wal ma'na wahid qalu hadatsana Isa bin Yunus an Umar ibn Abdullah maula Ghufrah qala hadatsani Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Talib qala kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawil al-mumaghit wala bil qasir al-mutaraddid wa kana rab'atan min al-qaum lam yakun bil ja'd al-qatat wala bis sabt kana ja'dan rajulan wa lam yakun bil mutahham wala bil mukaltham wa kana fi wajhihi tadwir abyadu musharrab ad'ajul aynain ahdabul ashfar jalilul mushashi wal katad ajradu dhu masrubatin shathnul kaffain wal qadamain idza masha taqalla'a ka'annama yanhattu fi sabab wa idza iltafata ma'an baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin ajwadun nasi sadra wa asdaqun nasi lahjah wa alyanahum arikah wa alyanuhum arikah wa akramuhum 'ishratan man ra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam qala Abu Isa sami'tu Aba Ja'far Muhammad ibn al-Husain yaqulu sami'tu al-Asma'i yaqulu fi tafsir sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mumaghitu ila akhiril hadis adalah bahagian daripada ta'liq daripada Imam Tirmizi berkenaan gharibul hadis, iaitu perkataan-perkataan yang disyarahkan tentang hadis tersebut. Baik. Daripada Al-Hasan ibn Ali. Al-Hasan ibn Ali adalah cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Allah redha kepada mereka berdua, iaitu kepada Sayyidina Hasan dan juga kepada Sayyidina Ali. Kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Beliau berkata, Sayyidina Hasan abanglah, cucu yang masyhur, cucu kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Al-Hasan dan Al-Husain, kedua-duanya adalah cucu Nabi, yang Hasan abang, yang Husain adik. Jadi yang ini Al-Hasan ibn Ali, abang lah, yang abang. Radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aku bertanya kepada pakcikku Hindun ibn Abi Halah. Aku tanya kepada pakcikku Hindun ibn Abi Halah. Siapa Abi Halah? Abi Halah adalah bekas suami Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ada anak dia 2 orang, salah seorang nama dia Hindun, seorang lagi kalau tak silap saya Zainab. Jadi hasil perkahwinan antara Abi Halah dan juga Sayyidatina Khadijah, sebelum Sayyidah Khadijah kahwin dengan Nabi lah. Jadi Abi Halah ini kira ayah tiri Fatimah lah. Ayah tiri, kira ayah tiri. Ayah tiri. Ataupun kita boleh kata Hindun ini adalah anak tiri kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindun anak tiri Nabi. Dia anak isteri. Kan? Adik beradik seibu dengan Fatimah, tapi lain bapak lah, sama mak lain ayah. Gitu kan? Jadi pakcik kepada cucu Nabi. Sayyidina Hasan, dia jumpa dengan pakcik dia. Aku bertanya dengan pakcikku Hindun ibn Abi Halah. Dan di sini disebutkan wakana wassafan. Hindun ni ciri-ciri dia ni adalah wassaf. Wassaf. Apa dia wassaf? Wassaf ni orang yang pandai describe.
orang yang sangat hebat dalam mensifatkan sesuatu. Kita kadang-kadang nak sampaikan pada orang, kita tak berhenti nak cakap kan. Boleh saya tanya mana rumah Pak Abu? Contoh ada orang datang rumah kita tanya. Oh, rumah Pak Abu yang ujung jalan ni. Rumah dia yang bulat-bulat sikit tu. Rumah dia yang ada pagar. Rumah dia ada. Rumah bulat-bulat. Kita pun jadi pening. Dia nak cakap sifatkan sesuatu tak sampai. Itu maknanya orang tu bukan wasaf. Yang orang tu dia tak reti nak sampaikan macam mana. Macam mana? Ada kenal tak ni Fulan bin Fulan? Saya kenal. Muka dia macam mana? Muka dia macam biasa. Ada mata, ada hidung, ada mulut. Yalah, orang semua ada macam tu. Tak reti nak sifatkan. Tapi kalau orang yang pandai mensifatkan, kalau kita boleh sebut contoh lah ya, pada zaman kita ni mungkin ada di bahagian siasatan jenayah, polis mungkin ada dia ada wasaf ni, orang yang ambil keterangan saksi bagi tahu, awak ingat tak muka orang yang meragut tu? Awak ingat tak muka orang yang meragut tu? Jadi dia kata, saya ada yang saya ingat, ada yang saya tak ingat. Yang macam mana yang awak ingat? Okey, rambut dia kerinting. Ya, kemudian saya nampak cabi-cabi sikit orangnya. Kemudian dia mata dia bulat-bulat sikit. Ya, kulit dia kulit gelap. Ya, lepas tu gini-gini dia describe lah. Jadi ada seorang yang dia ambil keterangan tadi tu, kemudian dia lukis. Dia ambil keterangan tadi, kemudian dia lukis. Bila dia lukis tu, agak-agak lah kan, daripada keterangan orang tu gini. Kemudian dia tunjuk. Macam ni ke rupa dia? Dia kata, lebih kurang lah, sikit. Ada rupa lah. Jadi daripada lukis dia tu saja, dia ambil keterangan, dia lukis. Maknanya, itu digelar, orang tadi tu digelar wasaf. Maknanya dia pandai describe, pandai sifatkan kepada sesuatu yang dia nak sifatkan. Itu kalau kita nak faham istilah wasaf. Wasaf. Orang yang sangat hebat dalam mensifatkan. Ya. Baik. Jadi apa tujuan kedatangan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan pak cik dia? Disebut dalam hadis ini. Ya. An hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li syai'an minha ata'allaqu bihi. Aku nak tanya tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nak tanya tentang atuk. Cucu datang pada pak cik, minta pak cik yang pandai describe, cerita tentang datuk. Siapakah datuk beliau? Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah Sayyidina Hasan tak sempat jumpa Nabi sehingga nak minta pak cik cerita tentang datuk? Tak. Kalau kita sekarang mungkinlah ayah kita cerita pasal datuk kita sebab kita tak sempat jumpa datuk kita. Atuk kamu dulu. Kita kalau duduk dengan ayah kita biasa. Yang ayah kita akan cerita. Atuk kamu dulu, ini time-time macam ni. Apa dia buat petang-petang ni? Atuk atuk dulu kuat makan Ajinomoto. Itu cerita ayah saya kan. Datuk saya dulu kalau makan, dalam makanan tu dah bubuh dah. Maknanya waktu makan tu cicah lagi. Dengan Ajinomoto. Maknanya kuat makan Ajinomoto. Orang dulu kan. Jadi biasa keluarga kita bercerita tentang usul mereka. Jadi bukan Sayyidina Hasan tak pernah jumpa, kita ni pasal tak pernah jumpa. Kan Sayyidina Hasan pernah hidup bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tetapi kenapa? Itu yang disebut sendiri dalam hadis itu, wa ana ashtahi an yasifa li syai'an minha ata'allaqu bihi. Aku sangat merindukan, menginginkan untuk Hindun pakcik ni ceritakan kepada aku tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang boleh untuk aku berpegang dengannya. Maknanya untuk dia rindulah
Jadi dia rindu, dia nakkan minta untuk orang hebat bercerita tentang insan yang dia rindukan supaya hilang rindunya. Gitu kan. Supaya hilang rindunya. Kita kan pun kadang-kadang macam itu. Bila diceritakan tentang sesuatu perkara, momen tu sampai balik. Momen tu sampai balik. Oh, teringatlah. Kita jumpa kawan masa college kan. Dah lama tak jumpa. Bila jumpa, dia cerita. Engkau dulu ingat tak engkau duduk dekat tingkat 4 gini. Oh, iyalah masa tu kawan sebilik aku gini. Jadi dia cerita, bangkitkan semula memori dan kerinduan itu. Bila bercerita, maka hilang kerinduan. Maka beliau minta orang yang pandai bercerita untuk bercerita tentang insan mulia yang menyerikan hidupnya, iaitulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan sahaja hidup beliau, menyerikan hidup kita juga. Hidup kita akan jadi lebih bermakna apabila hidup kita penuh dengan kisah-kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengarlah sebanyak mana pun kisah tentang Nabi. Apabila kita mengatakan bahawa kita cintakan Nabi, maka tidak akan pernah jemu. Dan sebenarnya tidak akan pernah habis-habis kisah tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik kisah tu yang pertama kali kita dengar ataupun yang sudah berulang-ulang kali kita dengar, tetap dia akan membangkitkan kerinduan untuk kita ingat, walaupun kita tidak pernah berada momen bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi momen hidup kita adalah dengan syama'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal melalui apa yang dikenalkan kepada kita oleh para ulama. Kan? Sebab itulah kata seorang ulama, Syekh Muhammad Abdul Huda Al-Yaqubi, tak silap saya duduk di Morocco sekarang. Kata beliau, kita ni hidup siang dan malam, bawalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Dan jadikan Rasulullah itu perkara terakhir yang kita fikirkan dalam pemikiran kita sebelum tidur. Kan hatta sebelum tidur kita fikirkan Rasul. Nabi tidur macam mana ya? Nabi tidur macam mana? Jadi kita pun ikut macam mana Nabi tidur. Kan, dan sebelum tidur ingat Rasulullah, selawat. Kan, ingat Rasulullah, ikut bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sebelum daripada tidur. Ada Nabi baca ayat kursi, ada beberapa surah yang Nabi baca. Surah Mulk, surah Sajadah, surah Dukhan, itu antara surah yang Nabi baca sebelum tidur. Kemudian bacaan-bacaan sebelum daripada tidur, zikir-zikirnya 3 kul ataupun muawwidzatain. Jadi dia bawa Rasulullah dan juga sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan dia, hatta sebelum dia melelapkan mata. Fikir tentang Rasulullah. Ya Rasulullah, aku belajar banyak daripada syama'il kau. Kenal tentang peribadimu. Ya Allah, izin aku untuk bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi. Dengan keberkatan hadis-hadis yang aku baca. Dengan keberkatan sunnah-sunnah yang aku laksanakan. Jadikanlah pertemuan aku itu pertemuan yang indah dengan Nabi SAW. Di dunia ni kita bertemu dalam mimpi. Mudah-mudahan nanti di akhirat bertemu secara jaga, iaitulah diberikan syafaat oleh Nabi SAW. Itulah harapan kita. Itulah harapan kita. Ini baru habis dah ni, mukadimah hadis saja. Jadi hadis ini tak mampu untuk dihabiskan, panjang pun dia. InsyaAllah nanti kita akan sambung. Esok insyaAllah siri yang ke-8, hadis yang ke-7, part 2. Kita akan sambunglah. Jadi memang ada sebahagian hadis, sebahagian siri kita, satu siri boleh cover 2 hadis yang pendek-pendek. Ini hadis panjang dan ada kita bahaskan istilah dia pula sikit kan. Tadi kita bahas tentang wasaf. Kita bahas sikit tentang siapakah dia Hindun ibn Abi Halah. Abi Halah tu suami lama Sayyidatina Khadijah. Jadi ada anak 2 orang, salah seorang namanya Hindun. Hindun ni boleh nama, kita dah belajar dengan Ustaz Husni kan, boleh nama orang lelaki, boleh nama orang perempuan. Jadi di sini namanya orang lelaki. Biasanya Hindun orang lelaki lah kat sini. Okey. Baik, jadi insya-Allah nanti kita tengok bagaimana Hindun ibn Abi Halah mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucu baginda
Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi hebat, tengok hadisnya pun panjang. Yang ada kitab bolehlah baca dulu. Tengok, besok kita akan syarahkan insya-Allah. Jadi stay tune setiap pagi 7.30 pagi 15 minit bersama Rasulullah, bersama kekasih. Kita kenal dan kita tambah lagi kenal kita dan kita tambah cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Terima kasih kepada semua yang menonton kita, yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.